Hi, good morning. My name is Brendan. So today we want to present about policy and procedure in Watson. So the introduction. Watson Personal Care Store, a healthy and beauty retailer established in 1828. Dr. Alexander Serving Watson, who joined the company as a manager in 1858 and has now operated more than 7,200 stores and 1,500 pharmacies in 13 countries, namely China, Philippines, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Russia, Singapore, Thailand, Taiwan, Turkey, Ukraine, and Vietnam. Watson operates as a click and mortar store targeting customers, especially middle-class women aged 18 to 40 with a monthly income of more than 2,500. It has over 4,000 stores and 1,000 pharmacies across 12 markets in Asia and Europe. Next. Okay. Hi, my name is Ravi Jain bin Juin. So I will talk about the mission and vision Watson. The vision is to be the world's most preferred source for health, beauty, and personal care product by giving each and every client an exceptional shopping experience. The mission, number one, offering clients worldwide convenient and extensive access to premium items in the areas such as health, beauty, and personal care. Number two, deliver outstanding customer service by prioritizing client happiness and being attentive to their requirements. Number three, by offering precise information, creative solution, and high quality items. Establish yourself as a reliable partner in the customer's path towards health and beauty. Next. Nama saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Sofian. Hari ini saya akan menerangkan tentang kenapa pentingnya polisi dalam sebuah syarikat. Pertama, operasi tetap. Dasar dan prosedur organisasi berfungsi sebagai asas untuk operasi dalaman. Ia menyumbang untuk memastikan keseragaman operasi di seluruh syarikat dengan memberi kakitangan arahan yang jelas mengenai tindakan yang perlu diambil dalam keadaan yang berbeza. Ini penting kerana konsisten memberikan pelanggan yang pengalaman di sebuah cawangan firma dan bahagian dan menyumbang kepada pembangunan imej nama yang boleh dipercayai. Kedua, pematuhan perundangan dan peraturan. Setiap perniagaan dikenai mematuhi beberapa undang-undang, peraturan dan piawaian industri. Dasar dan prosedur yang berkaitan memiliki jenama syarikat. Pastikan ia mematuhi semua undang-undang yang terpakai dan mengurangi kemungkinan bahawa ketidakpatuhan akan mengakibatkan denda atau tindakan undang-undang. Ketiga, keberkesanan operasi yang dipertingkatkan. Prosedur dan dasar yang kerap membantu dalam meningkatkan keberkesanan operasi dan dengan menumbuhkan arahan yang jelas untuk menyelesaikan tugas. Ia mempercepatkan prosedur, mengurangkan masa yang terbuang dan meningkatkan output. Untuk arahan yang tidak jelas, kakitangan boleh meningkatkan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya bagi memudahkan pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas. Next. Nama saya Rolina Binjun. Seterusnya, pengurusan risiko yang berkesan. Organisasi boleh memesan, menilai dan mengolah risiko operasi dengan menggunakan dasar dan prosedur. Mengenal pasti risiko untuk pencegahan perniagaan yang boleh mengurangkan barangkalian situasi atau peristiwa yang tidak menguntungkan. Mengurangkan risiko kepada operasi. Seterusnya, peningkatan kualiti produk atau perkhidmatan. Prosedur teratur yang
terdapat dalam dasar dan prosedur membantu meningkatkan kaliber barang dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan. Perniagaan boleh memastikan barangan atau perkhidmatan yang mereka wujudkan sama ada memenuhi atau melebihi jangkaan pelanggan mereka dengan mewujudkan garis panduan yang ketat untuk setiap perangkat proses. Ini meningkatkan kebahagiaan pengguna dan memantapkan kedudukan syarikat sebagai pemimpin industri. Yang terakhir, pengurusan sumber manusia yang berkesan. Organisasi mereka dibantu oleh dasar dan prosedur termasuk arahan mengenai jangkaan untuk pekerja, menentukan peranan dan tugas mereka untuk menawarkan protokol pengendalian isu-isu seperti prestasi, pertumbuhan profesional, dan pengendalian konflik. Ini membantu dalam pertumbuhan dan sokongan pekerja yang berkelebihan dan bermotivasi dalam mencapai pernikahan. Seterusnya, nama saya Muhammad Hafiz bin Budiman. Saya ingin membentangkan policy and procedure. Prosedur premis sebelum dan selepas operasi. Sebelum kedai dibuka pada pukul 10 pagi, pekerja perlu membuat slip cek dan mengira wang dalam kotak set. Selepas itu, untuk hari yang mempunyai perubahan harga akan ditukar sebelum kedai dibuka. Seterusnya, dasar pulangan. Watson mempunyai polisi pemulangan berdasarkan produk yang dibeli oleh pelanggan dan mesti mematuhi dengan syarat-syarat tertentu seperti tempoh pembelian dan keadaan item tersebut. Terusnya, dasar privasi pelanggan. Dasar privasi pelanggan melalui aplikasi yang melindungi pribadi pelanggan. Maklumat dan memberi panduan tentang bagaimana maklumat tersebut diproses. Saya Muhammad Zulkarnain bin Sunardi. Dasar perkhidmatan pelanggan. Watson juga mempunyai dasar perkhidmatan pelanggan yang menetapkan standar perkhidmatan pelanggan yang tinggi seperti bertindak balas terhadap aduan pelanggan, memberikan bantuan apabila diperlukan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Seterusnya, prosedur pembayaran. Terdapat prosedur standar yang mesti diikuti oleh juru wang ketika melayani pelanggan untuk membuat pembayaran. Ini termaksud kaidah penerimaan pembayaran yang berbeza, pemprosesan transaksi, dan diskon atau promosi. Akhir sekali, prosedur keselamatan. Untuk melindungi pelanggan dan pekerja termasuk melakukan kecemasan, pengendalian kemalangan, dan lain-lain. Protokol keselamatan. Prosedur pengendalian produk. Watson mempunyai prosedur khusus untuk pengendalian, penyimpanan, dan penjualan produk mengikut dengan peraturan dan piawaian kesehatan yang berkenaan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Nama saya Nasri bin Nasir. Nomor ID di IM072264 dari batch 28A. So, poin yang pertama, mematuhi keselamatan dan keselamatan. So, merujuk daripada tajuk tersebut, pematuhan dan peraturan piawai dan amalan terbaik untuk memastikan perlindungan orang, harta benda dan data daripada potensi risiko dan ancaman. Ini boleh termasuk langkah-langkah seperti melaksanakan protokol keselamatan, menjalankan audit tetap, menyediakan latihan dan pekerjaan, dan mengikut perkembangan undang-undang dan peraturan yang berkaitan. So, pematuhan membantu organisasi mengurangi risiko dan mengekalkan kepercayaan pihak kepentingan dan mengelakkan akibat undang-undang dan keuangan. So, seterusnya, ketekalan dan pelaksanaan. So, ketekalan dan pelaksanaan ini merujuk kepada mengekalkan seragaman dan kepercayaan dalam menggunakan dasar, produksi, dan amalannya di seluruh organisasi yang melibatkan piawai yang dipatuhi secara konsisten dalam semua operasi, jabat, dan lokasi. So, pelaksanaan dan yang konsisten memupuk kecakapan dan keadilan dan boleh kepercayaan, akhirnya menyumbang kepada keberkasihan organisasi yang mencapai hasil yang diinginkan. Ini berjumpa mencapai komunikasi yang jelas, latihan pemantauan dan penyelesaian proses secara berkala. Okey, poin yang seterusnya, menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan. So, menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan oleh kerana Watson beroperasi sepanjang bidang kuasa. Ia mesti mengatasi berbagai peraturan persekretarian masing-masing dengan set garis panduan dan spesifikasinya sendiri.
Ia juga merupakan banyak sumber dan pengalaman untuk mengikuti perubahan peraturan, memastikan bahawa piawai dipatuhi, mengemaskini dasar dan proses mengikut keperluan. Hukuman ketidakpatuhan, risiko undang-undang dan kemudaran reputasi mungkin timbulkan rasa kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan pantas dengan perubahan peraturan. So, and last sekali, komunikasi asas. So, komunikasi asas ni dia menyebarkan polisi dan produser yang cekap dan perlu untuk menjamin bahawa kita akan memahami mereka yang mengikut mereka. Walau bagaimanapun terdapat masalah praktikal apabila cuba mendapatkan pengetahuan kepada tenaga kerja yang tersebar secara geografi, terutamanya dalam pembesar perbadanan seperti Watson, kegagalan komunikasi, perbezaan dalam literasi digital dan bahasa halangan. Semua itu boleh menyukarkan untuk menyampaikan maklumat penting yang boleh membawa kepada salah komunikasi, ketidakpatuhan dan ketidakkecakapan. So itu saja daripada saya. Sekiranya ada kekurangan saya minta maaf. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Miss ataupun Sir sebab memberi peluang untuk saya membentangkan 4 poin yang saya bawa pada hari ini. So sekian, terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amarullah bin Akbar, memegang ID DEM 1022000557. Okay, so hari ni saya akan present tentang issue that faced by company about that policy and procedure. Yang first, abuse of written policy. Abuse of written policy ialah penyalahgunaan teknologi Watson lah. Sebab kami kan buat company Watson untuk mengembalikan atau menciptakan kebijakan yang merugikan atau tidak etis, tidak sesuai dengan nilai-nilai IBM atau tujuan pengguna teknologi kecerdasan buatan. IBM menekankan pentingnya menggunakan teknologi dengan etika dan tanggungjawab serta mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Contoh yang teknologi tu, kod etik dan pedoman pengguna. Dia ada etik dia lah untuk setiap mesin-mesin tu, and pelatihan. Lepas tu dia, mesin tu kira kita dah latih dia, tengok dia boleh tak buat ikut prosedur yang untuk buat benda tu lah kan. Pengawasan audit. Okay, so untuk seterusnya, technical disruption in the payment procedure. Technical problem ni dia macam mana saya terangkan, dia like gangguan teknikal lah, gangguan teknikal dalam prosedur pembayaran. Dia boleh menyebabkan kita kerugian lah. Lepas tu contoh-contoh gangguan teknikal tu, gangguan jaringan atau koneksi internet. Masalah dengan internet lah, masa nak buat pembayaran tu offline selalu terjadi lah. Sebab internet lah. Okay, kesalahan sistem, masalah dalam sistem. Lepas tu kegagalan server, masalah dengan metod pembayaran, serangan cyber ni benda yang paling bahaya lah, sebab yang kita nak elakkan lah. Sebab bila serangan cyber ni, dia boleh mencuri data-data kita, maklumat kita lah. So yang terakhir, yang ketiga, privacy concern. Privacy concern ni dia like kita punya privacy lah. Kita bimbang pasal privacy kita. Benda ni perlu dititik beratkan lah. Sebab dalam setiap proses pembayaran tu takut kira kita setiap kali kita touch card kan, ada orang yang boleh tiba-tiba dia hack kita punya maklumat, dia boleh dapat maklumat kita apa semua, berapa duit dalam bank kita apa semua kan. Dia boleh curi identiti kita. Lepas tu dia boleh tengok aktiviti kita kan, kita selalu guna duit kat mana, kita pergi mana apa semua. So untuk mengatasi perlindungan privasi ni dalam prosedur pembayaran, penting untuk memastikan bahawa sistem pembayaran memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat, kebijakan privasi yang jelas dan mekanisme perlindungan data yang efektif. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih.